Hai, kembali di channel Cerita Rakyat. Jangan lupa like, komen, subscribe untuk ikuti cerita seterusnya. Kisah Raja Bersiung sebenarnya banyak disulami dengan cerita lisan daripada masyarakat. Filem Raja Bersiung mempunyai dua versi yang diarah oleh pengarah Raymond A. Istilah pada 1963 dan juga oleh pengarah Jamil Sulong pada 1968. Raja Bersiung ialah nama gelaran bagi seorang Raja Negeri Kedah yang berpusat di Lembah Bujang. Negeri Kedah pada masa ini ialah sebahagian daripada Kerajaan Sriwijaya. Nama sebenar baginda ialah Raja Ong Mahaperita Daria. Baginda merupakan raja keempat daripada keturunan Merong Mahawangsa. Baginda ialah seorang raja yang zalim dan ditakuti rakyat. Sesiapa sahaja yang melanggar undang-undang negeri akan ditangkap dan dipenjarakan atau dibunuh oleh pengawal atau panglima Raja Bersiung. Baginda amat gemar memakan masakan gulai bayam. Pada suatu hari, baginda telah pergi berburu. Tukang masak baginda seperti biasa telah ditugaskan untuk memasakkan gulai bayam. Tukang masak ini suka berangan-angan. Tanpa disedari, beliau telah terpotong jarinya sendiri. Jarinya telah termasuk ke dalam periuk gulai bayam yang akan dihidangkan kepada Raja Bersiung. Tukang masak ini telah menyembunyikan hal ini daripada pengetahuan orang lain kerana tiada masa untuk menggantikan masakan ini dengan masakan yang lain. Apabila pulang daripada pemburuan, Raja Bersiung terasa amat lapar dan terus sahaja bersantap nasi berlaukkan gulai bayam bercampur darah tadi. Baginda terasa kelainan pada masakan gulai bayam ini. Masakannya terasa amat enak. Baginda telah bertanya kepada tukang masak tentang hal ini. Tukang masak telah mengaku akan kesalahan membiarkan baginda santap masakan yang telah bercampur dengan darah manusia. Baginda kemudian telah menitahkan pengawal memancung dan membunuh setiap musuh-musuh baginda yang telah dipenjarakan. Seorang banduan akan dihukum pancung dan darahnya akan dikumpulkan dalam satu bekas, dimasukkan ke dalam masakan gulai bayam untuk disantap oleh Raja Bersiung. Tidak cukup dengan itu, kanak-kanak juga turut dibunuh dan mereka diambil untuk disantap oleh Raja Bersiung. Penduduk negeri berasa sangat marah akan baginda, tetapi mereka takut untuk membuat apa-apa. Pada suatu malam, dua batang taring atau siung telah tumbuh di dalam mulut Raja Bersiung kerana kegemaran baginda menyantap darah. Raja Bersiung berasa sangat bangga. Baginda mahu musuh-musuh takut kepada baginda dan rakyat jelata berasa hormat kepada baginda. Sementara itu, baginda terus menangkap kanak-kanak dan rakyat yang tidak bersalah untuk dibunuh dan diambil darah mereka. Sekumpulan nelayan telah memberontak dan menyerang istana Raja Bersiung, tetapi mereka telah dikalahkan oleh tentera Raja Bersiung. Salah seorang nelayan terkorban ini ialah adik kepada salah seorang menteri Raja Bersiung. Menteri ini terkenal di kalangan orang istana dan rakyat. Menteri ini berasa amat duka cita akan kematian adiknya. Beliau kemudiannya telah menunggu Raja Bersiung pergi ke hutan untuk berburu bersama 100 orang pengawalnya. Kemudian, menteri tersebut telah mengumpul bala tentera yang berjumlah beribu-ribu orang untuk memberontak dan mengusir keluar Raja Bersiung. Apabila Raja Bersiung pulang daripada perburuannya, beliau terkejut melihat ramai tentera yang telah mengepungnya diketuai oleh menteri. Baginda mengarahkan pengawal-pengawal untuk bertarung dengan tentera pemberontak yang diketuai oleh menteri. Tetapi pengawal-pengawal telah belot dan menyertai tentera-tentera menteri. Baginda menjadi takut kerana tinggal berseorangan, lalu telah melarikan diri ke dalam hutan. Baginda telah mangkat di dalam hutan tersebut. Begitulah kisah legenda yang disebut tentang Raja Bersiung. Tempat Raja Bersiung ini banyak dikaitkan dengan negeri Kedah. Antara tempat yang dikaitkan dengan Raja Bersiung ialah Bukit Penjara, Pantai Merdeka, Kota Kuala Muda, Kedah. Di atas bukit ini dikatakan ada struktur binaan penjara Raja Bersiung untuk menyimpan tahanan. Struktur tapak bangunan penjara dan rumah menteri masih boleh dilihat di atas bukit ini. Sama ada benar ataupun tidak, ini adalah merupakan cerita rakyat kita.